Mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Ziarah ke Tanah Suci Rohani. Dalam agama Kristen, kemanakah kebanyakan orang pergi berziarah? Ramai orang Kristen pergi ke Yerusalem. Jika begitu, kemanakah kita harus pergi untuk menziarahi Tanah Suci Rohani? Bukankah wajar kita harus menziarahi Yerusalem rohani? Ziarah ke Yerusalem sememangnya sangat bermakna. Ziarah ke Tanah Suci yang lain pun penting. Tapi ziarah ke Yerusalem dianggap paling bermakna. Jadi, bukankah datang kepada Ibu Syurgawi, yaitu Yerusalem rohani, ziarah yang paling penting dan bermakna? Jadi, apakah yang roh dan pengantin perempuan katakan? Mereka berkata, marilah. Hari ini, mari kita mempelajari kehendak Tuhan dengan firman Alkitab yang menyuruh kita datang bertemu dengan Tuhan agar kita dapat menerima semua berkat dan memenuhi harapan rohani melalui Dia. Mari kita lihat buku Wahyu bab 1. Wahyu bab 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Bahagian yang terpenting yang harus kita fokus pada hari ini ialah ziarah ke Tanah Suci Rohani. Jika kita melihat maknanya yang mendalam, kita mendapati soalan, siapakah yang datang kepada Ibu Yerusalem Surgawi? Ayat 3 tertulis, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Juga, berbahagialah orang yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Kita bukan hanya membaca dan mendengar firman ramalan, tetapi juga mematuhi apa yang tertulis dalamnya. Bukan? Sekarang kita membaca, mendengar, dan mematuhi. Alkitab meramalkan bahawa semua orang harus kembali kepada Ibu Syurgawi Yerusalem. Ada orang hanya membaca ramalan itu, dan yang lain hanya mendengar, tetapi sama sekali tidak bertindak. Ada juga ramai orang tidak pernah mendengar atau membaca ramalan itu, dan bahkan tidak tahu bahawa kandungan seperti itu wujud. Namun, semua anak Sion di seluruh dunia sedang membaca, mendengar, dan mematuhi firman ramalan. Jadi, kita semua harus menjadi orang yang selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan, kerana kita sedang menerima ketiga-tiga berkat. Berkat untuk membaca, berkat untuk mendengar, dan berkat untuk mematuhi. Jika begitu, membaca, mendengar, dan mematuhi firman ramalan seperti yang tertulis dalam Alkitab ialah kehendak Tuhan, bukan? Apakah ramalan Alkitab tentang Ibu Syurgawi Yerusalem? Mari kita lihat buku Galatia bab 4 ayat 26. Buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ibu kita. Bukankah ada kota Yerusalem yang dibina oleh Daud di bumi ini? Apabila orang ramai di dunia berkata, saya pergi menziarahi Tanah Suci, mereka hanya fokus pada Yerusalem fizikal dan berziarah ke sana. Namun, Tuhan menyedarkan kita bahawa Yerusalem fizikal di bumi ini
wujud sebagai bayangan untuk menyatakan Yerusalem rohani, yaitu Ibu Syurgawi, bukan? Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Mari kita lihat ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Alkitab memberitahu kita melalui buku Galatia bahawa anak-anak ibu syurgawi Yerusalem ialah pewaris syurga yang akan mewarisi setiap warisan. Kita tidak boleh hanya membaca dan mendengar, tetapi juga harus sentiasa berusaha untuk menjadi anak-anak ibu syurgawi. Betul? Jika begitu, mengenai hal menjadi anak-anak ibu syurgawi, mari kita lihat buku Wahyu bab 22. Mari kita lihat babak lain yang diramalkan dalam Alkitab. Buku Wahyu bab 22. Dalam bab 22 ayat 17 tertulis, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, dalam konteks Trinity, Roh merujuk kepada Tuhan Bapa. Siapakah pengantin perempuan Bapa bagi kita? Ibu kita. Sila dengar baik-baik apa yang Bapa dan Ibu katakan. Apakah yang Bapa dan Ibu katakan? Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi, kita harus pergi kepada Bapa dan Ibu untuk menerima kehidupan kekal, bukan? Ramai orang di dunia ingin menziarahi Yerusalem lebih daripada mana-mana tempat lain. Memang ramai orang menjadikannya impian seumur hidup untuk melawat Yerusalem. Di manakah sumber air kehidupan dan kehidupan kekal yang harus kita cari? Bukankah dalam Bapa Syurgawi dan Ibu Syurgawi? Air kehidupan tidak dapat wujud, melainkan diberikan oleh Bapa dan Ibu. Ada tertulis, barang siapa yang haus, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Menurut ramalan Alkitab, kita harus cari tempat Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yaitu Roh dan pengantin perempuan tinggal. Orang yang bertemu dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu boleh dianggap sebagai orang yang paling diberkati di dunia. Kita benar-benar orang yang diberkati. Kita sudah pun dipeluk oleh Yerusalem, menerima penghiburan daripada Yerusalem, dan tinggal dalam berkat air kehidupan yang diberikan oleh Yerusalem. Kita harus selalu ingat perkara ini. Jadi, apakah yang Alkitab katakan tentang orang yang membaca, mendengar, dan mematuhi apa yang tertulis dalam firman ramalan? Mereka diberkati. Jadi, orang yang datang kepada Ibu Syurgawi, yaitu Yerusalem, ialah orang yang menziarahi tanah kudus rohani. Mari kita buka buku Yeremia bab 3. Nabi-nabi merekodkan ramalan tentang Yerusalem dalam seluruh Alkitab. Bab 3 ayat 17. Mari kita lihat bab 3 ayat 17. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tata Tuhan, dan segala bangsa akan, apa? Berkumpul ke sana. Kemanakah bangsa-bangsa akan berkumpul? Ke Yerusalem. Demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda
akan pergi kepada kaum Israel dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Sini tertulis, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa, semua orang di dunia akan berkumpul ke sana. Secara ringkas, itulah menziarahi tanah suci. Hari yang diramalkan itu pasti akan tiba apabila semua orang berkumpul untuk melihat kemuliaan Ibu Syurgawi Yerusalem. Buku Yeremia ialah ramalan yang ditulis kira-kira 2700 tahun dahulu. Mari kita lihat buku Yesaya bab 66. Mengenai hal untuk menerima penghiburan di Yerusalem, Nabi Yesaya meramalkan seperti berikut. Buku Yesaya bab 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah kerananya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Bersama dengan ramalan bahawa segala bangsa akan berkumpul ke Yerusalem, buku Yesaya bab 66 meramalkan bahawa mereka yang mencintai Yerusalem akan dibelai-belai di pangkuan Yerusalem dan dihiburkan. Mari pergi ke bab 60. Mari kita lihat buku Yesaya bab 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sini, ramalan buku Yesaya bab 60 juga tergolong dalam kategori seperti yang disebut dalam buku Wahyu bab 1. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ramai orang mencari Yerusalem fizikal apabila mereka menziarahi tanah suci. Tetapi anak-anak Sion mencari Ibu Syurgawi Yerusalem untuk berziarah. Ini dapat dilihat sebagai perbezaan antara kita dengan orang di dunia. Mereka mengejar perkara fizikal, manakala kita mengejar perkara rohani. Mereka mempunyai perspektif fizikal, manakala kita ada mata ramalan dan mata iman, serta bergerak ke arah Yerusalem rohani. Mari kita lihat ayat 4 sekali lagi. Lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Semua datang berhimpun kepada Ibu Syurgawi Yerusalem. Orang di dunia berduyun-duyun ke Yerusalem fizikal untuk menziarahi tanah suci. Inilah bayangan bahawa semua anak syurgawi rohani kembali kepada Ibu Syurgawi Yerusalem. Ayat 4 sekali lagi. Lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Walaupun ini diramalkan pada 2700 tahun dahulu, perkara ini sedang dipenuhi dengan tepat sekali. Ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Ayat 12. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan.
Ayat 14, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Pada hari apabila kemuliaan Yerusalem bersinar terang di seluruh dunia dan menerangi dunia yang gelap, semua bangsa akan kembali kepada Ibu Syurgawi Yerusalem. Ini membuatkan saya berfikir, tidakkah kedudukanku betul-betul berkat Tuhan? Alkitab dan para nabi semua meramalkan bahawa Ibu Syurgawi Yerusalem berada di pusat ziarah ke Tanah Suci Rohani. Alkitab penuh dengan ramalan tentang semua orang berkumpul di Yerusalem. Mari kita buka buku Yesaya bab 49. Buku Yesaya bab 49 ayat 18. Lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Firman Tuhan, sungguh, mereka akan kupakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh, sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan, anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan segalanya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya, aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini, dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan, Tuhan. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan mengandung anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan pemaisuri-pemaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahawa akulah Tuhan dan bahawa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Ayat dalam buku Yesaya bab 49 ini juga menunjukkan bahawa anak-anak akan kembali kepada Ibu Syurgawi Yerusalem. Buku Yesaya bab 62. Buku Yesaya bab 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah ku tempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan siapa? Yerusalem. Maksudnya memberitahu kita tentang kewujudan Yerusalem, ibu rohani kita, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Akhirnya, peranan kita adalah menjadi pengintai di tembok Yerusalem. Jika begitu, siapakah yang harus kita nyatakan kepada semua manusia di dunia? Kita harus menyatakan dan memberitakan kemuliaan Yerusalem. Kita harus dapat mengumumkan bahawa menerima dan bertemu dengan Ibu Syurgawi Yerusalem merupakan ziarah ke Tanah Suci yang paling diberkati. Bukan? Sebab itulah roh dan pengantin perempuan berkata kepada semua anak syurgawi di dunia untuk datang kepada mereka dalam buku Wahyu bab 22 ayat 17.
Tuhan juga berkata bahawa semua bangsa akan berduyun-duyun ke Yerusalem. Dia meramalkan, raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dan akan menjilat debu kakimu. Tuhan menghubungkan semua ramalan buku Yesaya bab 62, 66, 60, 49, buku Galatia bab 4, dan Wahyu bab 22 seperti satu pautan agar semua saudara-saudari kita yang hilang akan kembali ke pangkuan Ibu Syurgawi Yerusalem. Orang di dunia belum tahu lagi. Kita semua harus faham bahawa menziarahi Yerusalem rohani ialah kerja yang paling diberkati dan satu-satunya cara untuk memenuhi keinginan kita. Jadi apabila Tuhan datang ke bumi ini dalam nama Yesus pada 2000 tahun yang lalu, Dia berkata dalam buku Kisah Para Rasul bab 1, jangan tinggalkan Yerusalem. Tinggallah di Yerusalem dan kamu akan menerima hadiah dari syurga yang dijanjikan oleh Bapakku. Apakah hadiah yang mereka terima? Bukankah hujan Roh Kudus pada hari Pentakosta? Mari kita lihat buku Kisah Para Rasul bab 1. Ada Yerusalem fisikal dan Yerusalem rohani. Tolong faham bahawa kehendak Tuhan adalah kita memahami Yerusalem rohani melalui Yerusalem fisikal. Mari kita lihat buku Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3. Marilah melihat bab 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahawa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Tuhan. Pada suatu hari, ia melarang mereka, meninggalkan Yerusalem. Adakah mereka perlu berada di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus? Mereka dapat menerimanya bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di Jericho atau Damaskus. Ia boleh diterima di tempat lain juga. Tetapi Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi menurut perintah Yesus, murid-murid berdoa bersungguh-sungguh selama 10 hari dari hari dia naik ke syurga. Dan apakah yang mereka terima pada hari Pentakosta dalam buku Kisah Para Rasul bab 2? Mereka dipenuhi hujan Roh Kudus. Sini, seperti yang Yesus tegaskan, untuk jangan meninggalkan Yerusalem pada akhir zaman, hanya apabila kita tinggal dalam Ibu Syurgawi, yaitu Yerusalem rohani, kita akan dipenuhi berkat Roh Kudus, bukan? Sebab itulah, nabi-nabi seperti Yesaya dan Yeremia merekodkan bahawa semua bangsa di dunia akan berkumpul di Yerusalem pada 2700 tahun dahulu. Dalam buku Yesaya bab 60, tertulis bahawa apabila cahaya kemuliaan Yerusalem bercahaya, raja-raja dan bangsa-bangsa akan datang kepada cahayanya, dan anak-anaknya akan datang dari jauh. Mereka akan melayang seperti awan dan seperti burung merpati. Ini kerana Tuhan memerintahkan pengintai Yerusalem agar jangan berdiam diri. Seperti yang tertulis dalam buku Yesaya bab 62. Lagipun, apakah yang harus mereka buat sampai Yerusalem menjadi masyhur di bumi? Mereka tidak boleh berdiam diri, tetapi harus mengisytiharkan kemuliaan Yerusalem dan memberitahukan ramalan tentangnya. Kita sekarang hidup pada akhir zaman Roh Kudus. Syaitan si iblis bermusuhan dengan Ibu Syurgawi. Seperti ramalan Tuhan dalam buku Kejadian bab 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Semua manusia berada di bawah kuasa syaitan, di bawah kakinya, serta ditindas oleh kuasa dan kekuatannya. Namun, ada orang yang tidak berada di bawah penindasan syaitan,
Seperti yang dijelaskan dalam buku Wahyu bab 12 ayat 17, siapakah mereka? Mereka ialah keturunan lain perempuan itu. Bukankah keturunan lain perempuan itu orang yang menuruti hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus? Tuhan hanya memberi mereka kedudukan imamat di Raja di syurga. Dia telah meramalkan dan menyediakan jalan yang mulia bagi mereka untuk menerima kehidupan kekal dan berkat yang selamanya. Jadi, bukankah itu masa depan kita kerana kita mengikut Bapa dan Ibu Syurgawi? Ramai orang cuba mengganggu iman kita terhadap Ibu Syurgawi, tetapi kita yakin bahawa Tuhan Bapa ialah Kristus yang datang kali kedua. Bapa berkata bahawa dia mengikut siapa? Bapa mengikut Ibu. Jadi apa yang harus kita, anak-anak, lakukan? Kita juga mengikut Ibu. Itulah jalan yang paling bijak, bukan? Jalan itu ialah jalan Bapa, jalan itu ialah jalan Ibu, dan jalan itu ialah jalan ke syurga. Kita harus mengikut jalan itu. Jadi, buku Mika bab 4 tertulis bahawa apa yang akan dia ajar kita, dia akan mengajar kita jalan-jalannya supaya kita berjalan menempuhnya. Perkataan, aku mengikut Ibu, tidak ditulis oleh kita. Tetapi itu ialah ajaran siapa? Itu ialah ajaran Bapa. Jadi marilah kita juga mengikut jalan ini sampai akhir untuk menjadi anak syurgawi yang dapat menikmati kehidupan kekal dan berkat dengan Ibu Syurgawi di syurga abadi. Apakah yang dikatakan tentang orang yang membaca firman ramalan ini dan tentang orang yang mendengar serta mematuhinya? Mereka diberkati. Orang yang akan menerima berkat syurgawi dapat melihat, mendengar, merasai, dan memahami firman. Namun, bagaimanakah orang yang tidak menerima berkat syurgawi? Walaupun melihat, mereka tidak melihat. Walaupun mendengar, mereka tidak mendengar atau mengerti. Mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak membezakannya. Tetapi berbahagialah matamu kerana melihat dan telingamu kerana mendengar. Mari kita pahatkan firman Yesus sedalam-dalamnya dalam hati sekali lagi, bersama dengan ajaran Alkitab. Kemanakah kita harus pergi untuk ziarah rohani? Ke Yerusalem. Saya berharap bahawa kita semua akan dapat memberitahu ramai orang tentang ziarah kepada Ibu Syurgawi Yerusalem. Semoga anda dirahmati melalui khutbah ziarah ke Tanah Suci Rohani ini. Sekian, terima kasih.